atau lusa malah jual. Mungkin bila-bila hidup berubah, namun kini kala ini watak sebegini aku berlakonkan. Okay. So saya rasa bila sebut tentang pandemik dan kesihatan mental, satu benda yang kita belajar sepanjang kita berhadapan dengan isu pandemik ni adalah value of relationship lah, iaitu nilai perhubungan dalam kehidupan kita. Terutama contohnya bila kita experience lockdown dan kita start rasa rupanya balik kampung tu benda yang sangat valuable. Keluar, jumpa dengan member, lepak dengan member dekat mamak, jumpa dengan kawan-kawan, itu benda yang sangat bernilai dalam hidup kita yang selama ni kita take for granted lah. So saya ni bekerja dalam bidang psikiatri kesihatan mental. So saya deal dengan mainly orang yang berhadapan dengan isu kesihatan mental lah. And so daripada yang kecil sampai yang tua, daripada isu depression, anxiety, yang serius macam bipolar, skizofrenia, dan saya punya bidang pengkhususan saya kanak-kanak dan remaja. So antara yang biasa kita jumpa adalah isu-isu yang berkait dengan depression lah. And sebab depression ni antara masalah mental yang paling lazim. So tadi bila tanya tentang adakah apa sebenarnya basically punca depression ataupun kemurungan ni, sebenarnya secara umumnya depression ni dia berlaku kerana banyak faktor yang berinteraksi antara satu sama lain. Maksudnya dia tak ada satu punca yang spesifik lah. Tapi kalau secara umum saya selalu sebut pada pesakit saya, dia punya ratio dia 60-40. Maksudnya 40% disumbang oleh faktor biologi, contohnya genetik, keturunan, dan 60% disumbang oleh faktor persekitaran. So faktor biologi tu termasuklah macam yang saudara Ed sebut tadi tentang isu biologi, perubahan kimia pada otak, faktor keturunan, contohnya ada ahli keluarga yang juga ada masalah depression, masalah bipolar, meningkatkan risiko ahli keluarga yang lain untuk dapat masalah yang sama. So itu 40%. Tapi 60% selalunya berkait dengan isu persekitaran lah. Dan bila kita bercakap tentang isu persekitaran ni, termasuklah segala benda lah, family, kerjaya, belajar, isu keuangan, isu perhubungan. So ini semua antara yang menyumbang kepada berlakunya kemurungan lah. So dia ada pushing factor, dia ada pulling factor, faktor penolak dan faktor penarik. So sebenarnya semakin kita faham tentang isu depression ni, semakin banyak bentuk rawatan, terapi, akses untuk terapi ataupun rawatan tu makin banyak. Prognosis, kalau dalam perubatan ni kita panggil prognosis. Prognosis ni maksudnya kebarangkalian untuk sembuh tu makin baik. And so kita boleh sebut roughly 70-80% kebanyakannya boleh sembuh, boleh kembali balik hidup macam biasa. And cuma ada setengah-setengah orang dia cepat, maksudnya dia ambil masa yang pendek untuk sembuh. Ada setengah ambil masa yang lama. So dia bergantung kepada apa dia punya punca. Kedua, bergantung kepada dia punya kesediaan untuk menerima rawatan, sokongan daripada ahli keluarga, orang di sekeliling. So semua ni main peranan lah. Contohnya kalau orang tu contohnya dia depressed sebab dia duduk dalam toxic relationship, suami yang abusive dan sebagainya. So kalau dia datang jumpa kita dalam keadaan dia kemurungan, selagi dia duduk dalam that relationship, selagi suami dia tu tak berubah ataupun dia rasa tak ada keperluan untuk dia tinggalkan perhubungan macam tu, so sebenarnya kita punya bantuan ni dia akan terhad. Sampai satu tahap kita tak boleh nak optimize dia punya kesembuhan tu, melainkan dia ambil peranan part dia. And so kalau dia tak boleh tidur, dia gelisah, dia tak ada tenaga, kita boleh bantu. And tapi kalau spesifik punca tu dalam perhubungan macam tu, and so dia bergantung kepada apa yang orang tu nak buat untuk kehidupan dia lah. So dia bergantung kepada faktor-faktor macam tu jugalah. Ada setengah-setengah orang, contohnya dia tak percaya dengan rawatan. Maksudnya dia rasa kemurungan ni bukan sesuatu yang boleh diubati. Dia tak perlu bantuan orang lain, ataupun dia tak bersedia untuk bercerita. Dan sebab bila kita dapatkan rawatan ni, contohnya kalau rawatan dalam bentuk kaunseling, psikoterapi, dia mesti datang. So kalau dia datang pun tak nak, then macam mana kita nak bantu? Ataupun bila kita bagi ubat, dan ada yang setengah memerlukan rawatan dalam bentuk ubat, kita boleh tulis ubat. Tapi kalau dia ambil ubat balik rumah, simpan dalam almari, tak makan, dia tak jadi apa juga. So bukan maksudnya dia suka untuk duduk dalam keadaan macam tu, tapi kadang-kadang satu, mungkin dia tak faham. Dia tak faham apa yang dia alami tu. Yang kedua, mungkin tak ada sokongan. Contohnya ada juga kes-kes yang tak ada orang nak bawa. Contohnya ada remaja kemurungan tapi mak ayah tak faham. Jadi remaja ni tak boleh nak datang sendiri, tak boleh nak
naik Grab, daftar, datang jumpa klinik, dia mesti dapat konsen ibu bapa. Ada yang mungkin isteri tahu dia tak sihat tapi suami tak nak bawa. Ataupun suami tu tahu dia ada masalah tapi dia tak nak, dia ego, dia tak nak dibantu. Contohnya dia berkait dengan isu dadah contohnya kan. Jadi dia takut nanti kan jumpa doktor report polis dan sebagainya, walaupun sebenarnya bukan itu dia punya apa yang akan berlaku, tapi kadang-kadang manusia disebabkan dia tidak tahu, dia timbul salah faham yang macam ni lah. So sebab tu saya menulis, saya bercakap dekat YouTube, cakap kat platform social media, walaupun boleh je saya duduk kat klinik, saya tengok patient saya 5-6 orang sehari dan habis kerja saya, tapi saya memilih untuk bercakap dekat luar, cakap dekat program, cakap dekat TV, radio, tulis buku, sebab saya nak orang di luar sana yang tak tahu, tak faham apa yang dia alami itu sebenarnya penyakit yang boleh dirawat, untuk dia tahu supaya dia take action. There's no point kita ada ramai psikiatris, kita ada ubat baik, ubat mahal dan sebagainya, tapi orang still stigmatize, orang rasa tak perlu dapat bantuan, orang takut untuk dapat bantuan, dan it's a shame lah, rugilah untuk kita. Adakah loneliness tu adakah sekadar keadaan kesorangan ataupun ketidakupayaan seorang insan untuk merasa connected dengan insan lain ataupun keadaan di sekeliling dia? Okey, menarik ya kalau kita baca ataupun belajar tentang loneliness ni. Ada orang dia buat PhD tentang loneliness. Dia mungkin tak tahu nak buat apa, jadi dia buat kajian tentang loneliness tu sampai tahap dia jadi expert on loneliness lah. Sebenarnya bila orang kaji tentang kemurungan, orang start kaji apa sebenarnya punca orang murung. Jadi orang lihat macam-macam angle. Jadi ada orang melihat angle social connectedness ataupun keterhubungan perhubungan itu sebagai antara satu faktor pelindung dia untuk dapat masalah mental, yang kedua faktor pencetus dia untuk dapat masalah mental sekiranya benda tu hilang lah. Jadi itu timbul cerita tentang isolation ataupun loneliness lah. So secara umum selalu kita nampak loneliness ni dalam dua bentuk lah. Satu physical loneliness, maksudnya dia memang duduk sorang-sorang. Yang kedua emotional loneliness. Emotional loneliness ni dia boleh jadi dia duduk di kalangan ramai orang, duduk bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama keluarga, tapi dia tak rasa terhubung, dia tak rasa connected. So both ways, loneliness physical atau loneliness emotional ni, kalau secara kajian orang kaji sampai systematic review, level kajian paling tinggi pun dia kata ada moderate effect. Maksudnya kalau dalam bahasa mudah, dia boleh mempengaruhi emosi seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu berkemungkinan untuk dapat depression. So bukan nak kata semua orang yang lonely itu akan dapat depression, tapi kalau orang tu dia memang berisiko untuk dapat depression, loneliness tu boleh jadi salah satu punca yang tip dia over the edge lah, yang akan menolak ataupun meningkatkan risiko dia untuk dapat kemurungan yang kita sebut tadi itulah. Secara statistiknya memang kita tahu globally memang bila berlaku sama ada wabak ataupun economic recession, ini dua fenomena yang selalunya berlaku satu dunia, dia akan meningkatkan masalah kesihatan mental, dan salah satu indikator dalam masalah kesihatan mental tu adalah meningkatnya berlaku kes-kes kejahatan bunuh diri. Dan kita tak boleh nak cerita pasal masalah mental dengan isu bunuh diri ni secara berasing, sebab 90% daripada isu bunuh diri ni selalunya punca utamanya adalah masalah mental. So dia dua benda yang saling berkait antara satu sama lain. Contohnya kalau kita bercakap tentang kemurungan, salah satu gejala kemurungan itu sendiri adalah datangnya fikiran dan keinginan untuk mati. Dan sebab kemurungan itu dia akan ganggu semua benda. Dia ganggu perasaan, ganggu fikiran, ganggu tingkah laku. So dia punya komplikasi dia adalah ke arah itu. Sebab tu kita nak treat kemurungan. Sebab kemurungan ni bukan sekadar sedih, tak ada selera makan, mandi tak basah, tidur tak lena. Tapi yang kita risau adalah bila dia sampai tahap dia membahayakan diri. So memang kita nampak bila datang MCO, bukan MCO lah, maksud pandemik as a general, dia bagi impact. And kerana antara pintu kepada bunuh diri adalah yang dua benda penting. Satu, hopelessness. Yang kedua, helplessness. And hopelessness ni maksudnya dia rasa putus asa. Helplessness adalah bila dia rasa dia tidak lagi boleh dibantu. So kita jumpa banyak orang dalam keadaan macam ni waktu pandemik. Sama ada isu dia keuangan, isu dia hilang kerja, hilang tempat bergantung, sakit, masalah dengan pasangan, yang pada saya pandemik tu dia intensify. Problem tu dah ada. I don't think, saya tak rasa semua orang sihat walafiat tiba-tiba datang pandemik semua jadi murung, jadi anxious. Problem tu kadang-kadang tu dia dah bubbling, dia dah ada sikit-sikit sana sini sikit. Tapi bila datang pandemik dia intensify. Contohnya bila orang ada masalah perhubungan, dia ada masalah rumah tangga. Dah lama
Tapi sebelum ni dia ada masa untuk keluar. Bila dia stres dengan husband, stres dengan wife dia keluar. Jadi dia release. Tapi bila datang MCO, dua ni dia terperangkap, dia trap. Jadi dia menghadap muka dia menghadap muka dia menghadap muka dia. And so itu yang kita kata dia intensify dia punya problem. Sama juga orang yang hilang punca pendapatan contohnya. So bukannya sehari dua orang tak ada masalah duit ni, dari dulu lagi orang masalah duit, tapi opportunity tu lebih besar. Maksudnya peluang untuk orang keluar daripada, dia tak rasa helpless, dia rasa tak ada cara ni, ada cara ni, tak ada cara ni, cara ni. Tapi bila datang MCO, setengah orang tu dia rasa terduduk, maksudnya dia dah tak nampak pintu untuk keluar kan. Maksudnya dengan gaji habis, kerja tak ada, nak berniaga tak boleh. Jadi benda-benda ni yang intensify problem yang dah sedia ada. Adakah orang yang artistically inclined lebih prone kepada panic attack, ataupun apa tu panic attack dan apa itu anxiety yang macam ni? Okay, alright. Sebenarnya sebab tu saya kata masalah mental ni ataupun penyakit-penyakit berkaitan dengan mental ni bukan benda yang jauh pun daripada kita. Kalau kita bercakap tentang masalah mental, mesti kita akan jumpa orang sekeliling kita yang juga terkena. So kita bukan bercakap tentang penyakit yang ganjil, aneh, 1 dalam 1,000,000, bukan. In fact, kalau kita bercakap tentang anxiety disorder tu dia punya prevalence dia, kelaziman dia lebih kurang dalam secara kasarnya dalam 10 ke 15%. Maksudnya setiap 1 daripada 10. So kalau kita ada 20 orang member, 2 orang mesti ada ciri-ciri ini ataupun karakter ataupun masalah yang berkait dengan anxiety. That's how common it is lah. So anxiety itself tu is a normal feeling, rasa cemas, rasa takut bila kita ada masalah. Tapi orang yang ada anxiety disorder ni dia beyond normal. Maksudnya dia punya anxiety feeling itu, perasaan itu mengganggu kehidupan sebab dia berlaku sometimes for no reason ataupun eksesif, berlebihan. And so panic attack ni, anxiety ni dia banyak jenis. Panic attack tu salah satu jenis dia. Jenis-jenis dia ni dia berbeza mengikut bentuk lah. Dia macam kita mengklasifikasikan makanan lah. Dia makanan bubur, sup, pepejal, keras. So penyakit pun macam tu juga. Kita klasifikasikan dia berdasarkan dia punya ciri. So panic ni dia bila gangguan anxiety tu dia datang berepisod. Dia datang 15 minit, setengah jam, sejam. Tu dia okey, tu dia datang balik, dia datang berepisod macam wave kan. And so kalau orang yang ada anxiety disorder yang jenis panic attack ni, dia akan dapat berulang lah. Dan bila dia dapat berulang, so dia akan ganggu pemikiran. Dia akan start fikir, aku ni sakit jantung ke, aku ni nak mati ke, aku ni nak jadi gila ke, aku ni sakit ke. And so bila dia ganggu fikiran, dia akan jadi lebih anxious. And so bila anxious, dia akan ada simptom fizikal, berdebar, shortness of breath, tak boleh nak telan, rasa nak muntah, ketar tangan. And then dia akan influence dia punya perilaku. And so jadi takut nak keluar rumah, takut nak drive, takut nak jumpa orang. And so benda ni kalau jadi sehari pun dah ada dreadful dah, maknanya memang mengganggu dah. Tapi orang yang ada anxiety ni, dia experience ni berbulan-bulan, setengah tu bertahun. Cuma ramai orang tak tahu bahawa anxiety ni adalah antara penyakit disorder yang paling mudah dirawat kalau kita dapat bantuan awal. Yang kata tak sembuh-sembuh tu selalunya sebabnya dah bertahun dan tak dapatkan rawatan. So bila dah start ada tanda sikit-sikit tu, dan dapatkan penilaian doktor, dapatkan rawatan so that kita tak jadi teruk. And so kalau kita tahu apa yang kita deal with, then we know apa yang kita nak kena buat lah. Kalau tanya kenapa ramai musician dapat anxiety, dapat panic, saya tak pernah come across any specific kajian lah berkenaan anxiety dan musician ni. Tapi ada certain karakter individu ataupun personality style yang cenderung untuk dapat. Contohnya yang jenis perfectionist ataupun yang jenis introvert, yang jenis yang suka menyendiri, tak suka bukan social kind of person. Orang yang jenis anxious, orang yang bergantung pada orang lain. Saya tak tahulah kalau certain musician fit into that kind of category. Tapi saya tak rasa musician tu yang menyebabkan dia jadi anxiety. Mungkin sedikit personality style, sikit masalah hidup dan sebagainya lah.